Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bidawamillahil azim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Tazkirah pada hari ini saya akan sentuhkan sedikit pada maudhu' ataupun tajuk memahami makna Tuhan. Makna Tuhan. Kena-kenalah maksud Tuhan tu. Kalau tak kena, ia bertukar dengan hantu. Tuhan tu. Asalnya Tuhan. Oleh sebab tak kena, dia bertuhan kepada hantu dah. Setiap agama ahlinya percaya kepada wujudnya Tuhan. Tak kira agama apa pun. Dia percaya ada Tuhan. Agama Hindu dia kata ada Tuhan. Sama itulah kita Islam. Tetapi cara kepercayaan kepada Tuhan ni berbagai-bagai. Dianggap oleh agama sekian, begitulah Tuhannya. Bagi kita orang Islam, maksud Tuhan yang kita percaya, ada bagi kita Tuhan yang macam mana. Di sinilah sama-sama kita mengambil faham agar kita boleh kenal maksud Tuhan. Dalam bahasa Arab, Tuhan itu dipanggil uluhiyah. Uluhiyah yakni ketuhanan. Al-uluhiyah, ketuhanan. Makna Tuhan, makna al-uluhiyah itu ialah yang terkaya. Yang terkaya. Maksud terkaya itu tidak berhajat, tidak berkehendak, tidak mustahak ia kepada yang lain. Bahkan pula yang lain itu berhajat, berkehendak kepada dia, itu maksud Tuhan. Jadi kesimpulannya, Tuhan tu ada mempunyai dua sifat. Dua sifat ketuhanan baginya. Sifat terkaya daripada yang lain dipanggil sifat istighna. Sifat berhajat oleh yang lain kepada dia dipanggil sifat iftiqar. Dikala ia memiliki dua sifat inilah, maka layak dikatanya Tuhan. Jadi kalau orang itu bertuhan kepada berhala, bertuhan kepada lembu bagaimana masyarakat Hindu, bertuhan kepada jin, dewa-dewa, adakah yang tersebut tadi bersifat dengan istighna, terkaya, dan juga bersifat iftikar, bersifat menunjuk berhajatnya oleh yang lain kepada dia? Tak ada. Kata-kata lembu dianggap sebagai Tuhan. Sebagai contohlah. Adakah lembu bersifat istighna, terkaya? Makna terkaya tu dia tidak perlu dah. Dia tidak berkehendak dah kepada yang lain. Tak perlu macam mana. Kalau Tuhan dia lambat sikit bagi rupuk, mengemohlah dia. Lapar. Bermakna dia masih berkehendak kepada rupuk. Berkehendak kepada minum. Berkehendak kepada keselamatan daripada ancaman dan sebagainya. Berarti dia tidak ada sifat terkaya, istighna. Bagi spesies binatang lembu. Yang kedua pula, adakah lembu tadi tempat yang dihajati oleh orang? Bagaimana orang kena musibah gitu gini, hei lembu tolong selamatlah aku. Lembu pun kata aku pun kali dua. Sama dengan kamu juga. Kalau mari banjir, mu lemah aku pun lemah juga. Bermakna dia tak ada sifat menunjukkan berhajat oleh yang lain kepada yang ini sifat iftikar. Dari situ tidak layaklah lembu itu sebagai Tuhan. Begitu juga berhala, patung yang dibuat oleh manusia, yang tidak ada sifat istighna, sifat terkaya,
Buktinya, kalau orang tidak buat, dia tak akan jadi dengan sendiri. Dia memerlu kepada tukang yang menciptakan dia. Dari hal yang begitu, maka adakah sepatut berhala tadi selayak tempat ia dihajati oleh manusia. Hei berhala, tolong bagilah sekian kepada aku rezeki. Berhala dia senyap. Tak bergerak-geri. Walau pada telinga tak bergerak telinga. Sebab dia batu. Begitulah hal-hal yang lain daripadanya. Adapun kita orang Islam bertuhan kepada Allah yang khaliqul alam. Allah yang menjadi penciptakan sekalian alam. Ialah Tuhan yang bersifat dengan istighna dan juga iftiqar. Kalau tak ada dua sifat ni, tak layak dikata Tuhan. Manakala dia anggap Tuhan juga, sedangkan dia tidak mempunyai sifat yang dua ni, itulah dikatakan sesat. Dia bertuhan kepada yang batil, itu dikatakan sesat. Jadi bagi kita orang Islam, kita bertuhan kepada Allah yang khaliqul alam. Tuhan yang penjadi sekalian alam. Yang bersifat dengan istighna dan juga iftikar. Di sini kita nak kenal. Jangan kita kata Tuhan. Siapa nama Tuhan kamu? Allah Tuhanku. Apa makna Tuhan? Saya pun tak tahu. Berat juga kan. Setakat pandai kata saja Allah tu nama Tuhan, sedangkan maksud Tuhan tu pun dia tak tahu. Itulah. Maka Tuhanlah yang sepatut disembah. Kepada yang lain daripada Tuhan tak sepatut disembah. Jadi kita semayang tu kita sembah Allah yang bersifat ketuhanan. Bukan sebarang sembah. Kita sembah Allah. Allah tu nama bagi zat Tuhan. Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Jadi hari ni kita nak kenal sifat ketuhanan Allah tu. Macam mana? Allah yang kita sembah ni adalah Allah bersifat ketuhanan. Allah yang menciptakan sekalian alam. Bagaimana perkataan Allah Ta'ala? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Yakni Allah Ta'ala lah yang telah menjadikan langit dan bumi. Ni langit bumi yang kita boleh tengok ni. Termasuklah cakrawala dan sebagainya. Allah lah yang menjadikan. Bukan dia jadi dengan sendiri. Di sini menunjukkan kayanya Tuhan. Kayanya Tuhan. Alam dunia itu di dalam blok memiliki Allah Ta'ala. Kita Malaysia ni negara kita tengok dalam peta dunia kecil je. Semacamlah seketul ubi keledek negara kita Malaysia. Tapi sungguh pun begitu, manakala boleh jadi ketua negara PM, berapa dah gaji dah? Kaya dah. Itu baru dapat kuasa satu negara yang kecil. Dah kaya dah. Orang lain gaji puluh ribu, kita hampir-hampir ratus ribu. Setiap bulan dah. Kaya. Allah Ta'ala miliki sekalian dunia ni. Langit bumi tu. Hak kepunyaan dia. Itu baru dunia. Akhirat lagi pula sekali lagi. Yang tidak ada penghujung. Dalam buluk milik Allah Ta'ala. Maka adakah Tuhan tu tidak kaya? Kalau kita fikir secara logik gitu, memang Tuhan lah yang maha kaya. Yang terkaya daripada yang lain. Tak boleh dia tolak banding. Itu makna Tuhan. Iftikar pula berhajat pula. Manakala Tuhan yang sebegitu rupa kayanya, maka layaklah ia tu tempat ia dihajati oleh sekalian makhluk. Makhluk berhajat ke dia. Binatang berhajat ke dia. Tumbuh-tumbuhan pun, pokok-pokok kayu pun berhajat ke dia. Bumi-bumi pun berhajat ke dia. Kalau Tuhan tidak turun hujan kepada muka bumi, akan tentulah bumi jadi gersang. Pokok-pokok kayu jadi mati. Spesies-spesies binatang pun jadi mati. Ini menunjukkan berhajat kepada Tuhan. Agar Tuhan turunkan hujan. Nah, ini. Itu makna Tuhan. Ketuhanan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat istighna. Makna sifat istighna itu sifat terkaya daripada yang lain.
Dan juga iftikar. Iftikar ni sifat yang menunjuk berkehendaknya oleh yang lain, berhajat oleh yang lain kepada dia. Ni saya bagi secara basic, secara mendata, agar menampak secara gambaran kasar makna Tuhan. Allah tu nama bagi diri Tuhan, bagi zat Tuhan. Tuhan tu mempunyai dua sifat ni lah. Sifat istighna dan sifat iftikar. Maksud sifat istighna itu adalah sifat yang terkaya Tuhan daripada yang lain, iaitu 11 sifat. Kalau kita ngaji sifat 20, dari kalangan sifat 20 yang menunjuk sifat terkayanya Tuhan dari yang lain, sebanyak 11 sifat. Sini kena ngaji sifat 20 ni, satu persatu. 11 sifat daripada sifat 20 tu ialah sifat menunjuk terkayanya Tuhan daripada yang lain. Mana wujud antara sifatnya? Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih, qiyamuhu binafsih, sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Itu 11 sifat. 11 sifat ni sifat yang menunjukkan terkaya Tuhan daripada yang lain. Maka 11 sifat ni sifat Tuhan belaka. Wujud sifat Tuhan, qidam sifat Tuhan, baqa sifat Tuhan. Wujud artinya adanya Tuhan. Mengapa dikatakan wujud itu sifat istighna, sifat terkaya? Artinya ada Tuhan tu ada, macam mana dikatakan terkaya? Iaitu sifat wujud itu dikata sifat yang bahasa zati, yang bahasa diri, bahasa zat. Makna sifat zati ini sifat yang berdiri dengan sendiri. Sifat yang tidak berhajat kepada yang mengadakan dia. Tidak berkehendak kepada yang mengadakan dia. Ialah keadaan sifat menunjukkan ada je dengan sendiri. Manakala Tuhan tu boleh ada dengan sendiri, makna sudah kaya. Di sudut ada dia tu sudah terkaya. Sudah tidak perlu kepada yang mengadakan dia. Begitulah seterusnya. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih. Jadi nak faham hak ni kena mengaji suku. Hari ni sekadar bagi keraka kasar secara lembaga dia, agar menampak oleh kita maksud kata Tuhan. Selepas daripada 11 sifat tersebut selaku sifat menunjukkan terkayanya Tuhan daripada yang lain, antara lain lagi dikatakan sifat istighna, tambah lagi 3 sifat. Sebagai tambahan, 3 sifat lagi. Mana sifat tambahan? Wajib kita tahu serta beriktikad Allah Ta'ala itu tidak mengambil faedah dari perbuatan dan hukumnya. Apa sesuatu yang Tuhan buat, apa sesuatu yang ditetap hukuman oleh Tuhan, bukan tujuan Tuhan mengadakan sesuatu, menetapkan hukum, Tuhan nak menarik manfaat daripadanya, tidak. Itu makna kata terkaya Tuhan. Langsung Tuhan tidak perlu daripada perbuatan. Jika Tuhan jadi dunia sebegini, bukan Tuhan nak ambil kesempatan satu zon untuk peruntukkan untuk dia, tidak. Semata-mata dia buat tu maslahah bagi manusia, kebaikan bagi hamba dia. Begitu juga Tuhan jadikan hukum, Tuhan tetapkan hukum sekian-sekian hukuman adalah maslahah kebaikan untuk hamba-hamba dia. Bukan mendatang suatu keuntungan bagi Tuhan dengan hukum yang ditetap olehnya. Itu makna kata selaku sifat tambahan dari 11 sifat istighna Allah Ta'ala. Cerita begini nak biasa dengar. Kalau tak biasa dengar, duk buduk dalam kepala tu, Allah payah nak faham. Kalau biasa dengar, lagi orang beracak kali memberi penjelasan, lagi kita cerah, lagi nampak. Inilah kaedah saluran secara ilmiah kita nak kenal Tuhan. Kena belajar ginilah. Kena paku dengan ilmu akidah sebeginilah, ilmu tauhid sebeginilah.
Sifat tambahan istighna yang kedua, wajib kita tahu serta beriktikad tidak wajib Allah Ta'ala berbuat perkara mungkin atau meninggal berbuat akan dia. Tak wajib Tuhan buat benda-benda baharu. Dan juga tidak wajib Tuhan tidak buat benda baharu. Hanya harus saja. Tuhan buat ke tak buat ke benda mungkin itu adalah hukumnya harus saja bagi Tuhan, bukan wajib. Wajib kita i'tikad, wajib kita kena tahu serta percayanya begitu. Sifat tambahan yang ketiga dari kalangan sifat istighna, sesuatu kainat yang baharu tidak memberi bekas. Tidak memberi bekas. Makna tidak memberi bekas, tidak menentu jadi. Maksud kainat ni benda-benda yang boleh berlaku dengan sebabnya. Benda-benda dengan sebabnya boleh menghasilkan musabab daripadanya. Itu dipanggil kainat. Sebagai contoh api. Api itu sebagai sebab. Hasil daripadanya musabab membakarkan sesuatu. Dengan api kita bakar benda kering, boleh jadi terbakar benda kering. Terbakar benda kering itu dipanggil musabab. Api itu dipanggil sebab. Benda sebegini dia makan kainat. Kainat. Maka kainat tidak memberi bekas dengan sendiri. Tidak memberi bekas dengan sendiri. Kalau kita nak bakar sesuatu, tak boleh kita kata wajib terbakar sesuatu yang kita bakar. Tak boleh kita kata garanti terbakar sesuatu yang kita bakar. Sebab sesuatu itu benda kering. Tak boleh. Itu kainat tidak memberi bekas. Yang memberi bekasnya Allah Ta'ala. Yang membakarnya Allah Ta'ala. Api itu sekadar boleh bakar saja. Pada terbakar, pada hanguhnya Allah Ta'ala. Berkuasa menghanguh, bukan api kuasa menghanguh. Wajib kita i'tikad gitu. Semacam kita kata dahaga. Allah dahaganya. Kering tekak, kelak-kelak dahaga. Lepas tu, kita pun nak, orang kata nak hilang dahaga, minum air mineral. Air mineral ni sebagai sebab. Pada menghilangkan dahaga itu musabab. Maka benda yang sebegini, benda yang bersebab, pada menghasilkan musabab itu dipanggil kainat. Jadi kainat tidak berbekas dengan sendiri. Maknanya, pada menghasilkan hilang dahaga itu, bukanlah sebab, bukanlah kuasa air mineral. Air mineral sebagai sebab, sebagai usaha ikhtiar saja. Hakikat menghilangkan dahaga itu Allah Ta'ala. Begitu juga kita kata zaman sekarang, zaman penyakit COVID-19. Lalu kita nak mengatasi penyakit tadi, kita pergi vaksin, pergi cocok vaksin. Oh, pergi cocok dia. Dia lengah. Jarum dia merici. Oh, piarnya jarum dia dah, vaksin dia. Maka vaksin itu sebagai sebab. Pada menghasilkan musabab, melindungkan kita daripada jangkitan COVID, bukan kerana vaksin, ialah Allah Ta'ala yang melindungi. Jangan kita beriktikad kepada vaksin yang kita injek tadi, berkuasa dapat melindungkan kita daripada jangkitan penyakit COVID. Kalau kita beriktikad begitu, berarti kita beriktikad kepada kainat memberi bekas. Sebaik saja kita beriktikad kepada kainat memberi bekas, maka rusak dah akidah kita. Faham dah salah, akidah sudah rusak. Sudah cacat satu sifat istighna Allah Ta'ala. Sifat istighna Allah Ta'ala ni, sebelah sifat tu dari kalangan sifat 20. Tambah lagi 3 sifat. Salah satu daripada sifat tambahan daripada sebelah sifat, wajib kita tahu serta beriktikad sesuatu kainat tidak memberi bekas dengan sendiri. Jadi kita vaksin kepala bahu kita tu, itu sebagai sebab saja. Perkara sebegitu dikatakan kainat. Dia tidak memberi bekas dengan kuasa dapat menyelamatkan kita daripada jangkitan penyakit COVID. Yang kuasa menyelamatkan kita ialah Allah Ta'ala. Tetapi tak dapat tidak kita
memperlakukan sesuatu dengan melalui sebab-sebab yang tertentu yang bersesuai dengan dia. Dalam perkara COVID ni sesuai dengan dia, pakai vaksin, injek vaksin. Dalam perkara hilang dagang sesuai dengan dia, minum air mineral. Sesuai. Jangan pula nak hilangkan dagang, buat apa? Kena makan sama belacan. Ataupun kena minum, kena hirup kicap. Itu tidak sesuai dengan dia, tak serasi. Tidak atas jalan kebiasaan tu. Jadi bukan salah kita injek vaksin. Itu sebagai ikhtiar kita bersesuai dengan penyakit ni. Tetapi etika kita berkeyakinan penuh pada menyelamatkan kita daripada jangkitan penyakit tadi Allah Ta'ala. Bukan vaksin. Vaksin ni sebagai usaha kita. Jalan usaha kita. Kemampuan daya yang ada pada kita. Faham tak? Jadi dapatlah kita buat rumusan. Keseluruhan sifat istighna Allah Ta'ala campur hak sebelah tadi, campur dengan 3, jadi berapa belah dah? 11, 12, 13 jadi 14. Jadi 14 sifat. 14 sifat ni kita kena tahu. Kalau kita nak kenal Tuhan, kena tahu. Jadi sebut kata Tuhan, dia ada sifat istighna, sifat terkaya dari yang lain sebanyak 14 sifat. 11 sifat dari kalangan sifat 20, tambah lagi 3 sifat jadi 11 sifat. Itu makna Tuhan. Jadi hari ni kalau duk bahasa sama-sama tak berapa nampak. Duk kelabu asak tak apa. Adab belajar dia kena begitu. Pekat awal tu maklum lah. Sampai 2, 3, 4 perekat duk ulang kaji benda yang sama. Ada harapan Tuhan akan bagi taufik hidayah. Menjurus ke arah kita boleh faham. Nak milik ilmu kenal Tuhan ni suatu perkara yang penting dalam saranan agama. Dalam saranan agama inilah ilmu yang paling penting. Yang paling tinggi taraf daripada segala ilmu-ilmu. Walaupun dari kalangan ilmu agama sekalipun. Sifat ketuhanan yang kedua selain daripada sifat istighna, sifat yang terkaya daripada yang lain ialah sifat iftiqar. Sifat iftiqar ialah sifat yang menunjukkan. Sifat yang menunjuk setiap yang lain berkehendak, berhajat kepada Tuhan. Tuhan ni dia ada 2 sifat. Sifat terkaya pada yang lain sebanyak 11 sifat. Yang kedua pula sifat iftiqar. Dia ada mempunyai sifat iftiqar. Sifat iftiqar ni sifat yang menunjuk Tuhan tu tempat tumpuan dihajati oleh sekalian makhluk kepada dia. Maka sifat iftiqar ni di kalangan sifat 29 sifat. Cabut dari sifat 29 sifat. Mana? Wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, dan kaunuhu mutakalliman. 9 sifat. Jadi hak sebelah tadi dah campur dengan 9 akan tentulah 20 sifat. Jadi sifat Tuhan 20 ni bagi 2. Satu bagi istighna, satu bagi iftiqar. Istighna artinya kaya Tuhan pada yang lain, iftiqar berhajatnya oleh yang lain kepada Tuhan. Sebab itulah kok mana sekalipun kena belajar sifat 20. Kita belajar sifat 20, kita boleh kenal sifat Tuhan. Dikala kita kenal sifat Tuhan, artinya kita kenal Tuhan tu. Jangan melarat kita mengaku kata kenal Tuhan, sifat Tuhan pun kita tak kenal. Hakikatnya tidak kenal. Sebagai contoh kita tanya dia. Awak ni duduk di mana? Di KL. Kenal kau tidak gajah? Dia kata kenal. Macam mana sifat gajah? Gajah 2 kaki. Sifat gajah 2 kaki. Sedangkan gajah tu 4 kaki. Sifat gajah pun dia tak kenal. Gajah ni besar ke kecil? Tak besar mana. Sedang-sedang. Sama besar dengan kancil. Makna tak kenal tu. Sifat gajah dia tak kenal. Hakikat dia tak kenal gajah. Cuma dia mendabik saja dia kata dia kenal. Hakikat sebenar dia tak kenal. Begitu juga hal kita orang Islam. Yang kita beriman kepada Allah.
Tak dapat tidak kita kenal Allah Ta'ala. Jadi nak kenal Allah, kita belajarlah mengenali tentang sifat-sifat dia. Sebanyak 20 sifat. 20 sifat. Dari 20 sifat inilah membuktikan kepada kita bahawa Allah tu adalah Tuhan. Sebab makna Tuhan ni ialah yang mempunyai sifat terkaya daripada yang lain dan berkehendaknya oleh yang lain kepada dia, iaitu istighna wal iftiqar. Hari ni saya buat tazkirah hari ni, saya ambil hujung selalu, tidak ambil bermula, tidak. Tujuan buat begitu tu jangan penting belaka. Faham begini pun penting, faham satu persatu tu amat penting lagi. Kesimpulan kita kalau tak dapat selesai sebegini, hidup kita dalam suasana yang amat bahaya, dalam keadaan khotor, bukan kotor, khotor, dalam keadaan bahaya. Bahaya macam mana? Dalam suasana kita tak sebegitu masuk pada mengandungi Allah Ta'ala, tiba-tiba diwafatnya oleh Tuhan. Apa nak dikata kematian kita? Mati di atas tonggak iman ke? Orang mati di atas dasar beriman ni, dalam suasana dia kenal Allah Ta'ala serta yakin kepada Tuhan yang dia kenal. Kalau dia mati oleh Tuhan dalam suasana begitu, baru dikatakan mati di atas tonggak keimanan. Gak hari ni orang tak beriman pun mati. Bukan kata orang beriman aja dah. Dia kata cukup takut. Diwafat oleh Tuhan kita dalam suasana kita tak kenalnya Tuhan. Binasalah kita selama-lama di akhir akhirat. Bukan setakat di alam barzah, alam kubur saja. Alam akhirat yang kekal abadi ni, dalam suasana binasa tidak ada penghujung. Akhirat tak ada penghujung. Dunia ni ada kesudahan, ada penghujung, mana kiamat. Yang paling cepat sekali penghujung dunia mati. Mati itu menepati kiamat dah tu. Yang bahasa surah, yang bahasa kecil bagi individu, bagi seseorang. Sebelum kiamat yang besar ni. Baik. Sifat iftikar tu 9 sifat. Tambah pula 2 sifat. Ini sebagai tambahan. Sifat iftikar Allah Ta'ala 9 sifat dari kalangan sifat 20. Tambah lagi 2 sifat. Apa benda tambahannya? Baharu sekalian alam. Wajib kita kena tahu serta mengiktikad sekalian alam ni baharu. Tak ada koding. Yang kedua, tiada memberi bekas setiap kainat dengan tabiatnya. Semacam tadi. Setiap kainat, dia tidak memberi bekas dengan sendiri. Yang menentu jadi, daripada kainat tadi, Allah lah sebagai penentu. Kalau kita kata kainat memberi bekas dengan sendiri, bagaimana pula hal Nabi Ibrahim? Dikala dibakar oleh Namrud pada zamannya tak hangus. Relax yang Nabi Ibrahim duduk dalam api. Pada sepatut hanguslah Nabi Ibrahim. Dibakar oleh Namrud dengan api yang sebegitu marak menyala. Api itu kainat. Memberi bekas pada terbakarnya, pada hangusnya Allah Ta'ala. Peringatan maksud sifat iftikar itu menunjuk berhajatnya oleh setiap yang lain kepadanya. Bukan Allah Ta'ala itu berhajat. Bukan Tuhan sifat iftikar, Tuhan bersifat berhajat, tidak. Sifat yang menunjuk oleh yang lain itu berhajat, berkehendaknya kepada Tuhan. Dari situ kalau kita rumus sifat iftikar, yang 9 tambah 2 tadi akan jadilah 11 sifat. Hak istighna tadi 14 sifat campur dengan tambahan. Sifat iftikar pula 11 sifat campur dengan tambahan, 2 tambah. Dah. Ini kalau ada risalah ni, kalau kita tengok sendiri risalah, nampak. Jadi hari ni saya bagi sekadar tazkirah secara gambaran kasar begini. Maka setiap sifat-sifat yang tersebut ada mempunyai lawan. Sifat-sifat tu ada sifat berlawan lah. Yang berlawan dengan sifat tu dipanggil sifat yang mustahil. Atau bukan sifat Tuhan. Tapi sungguh pun kena tahu juga. Yang berlawan dan dengan sifat istighna yang 14 tadi.
Hak yang berlawanan dengan sifat ibtikar yang 11 sifat tadi. Yang mustahil tu kena tahu juga. Sampai sifat istighna 14 sifat. Lawan pun 14 juga. Hak lawan dengan hak 14 tu dipanggil yang mustahil. Itu bukan sifat tu. Pun kena tahu juga. Manakala dicampur 14 sifat istighna Allah Ta'ala dengan yang lawan 14 akan jadilah 28 sifat. Ni bahagian ibtikar saja. Tak susah lagi tu. Kononnya nak kenal Tuhan tak habis lagi. Demikian ibtikar pula, sifat ibtikar. 11 sifat. Lawan pula 11 yang mustahil. Maka jadilah 22 sifat. 22 sifat. Maka manakala digabung, dijumlah besar sifat istighna yang 28 dengan ibtikar 22 akan jadilah 50 sifat keseluruhan. Makna kata Tuhan tu kita kena tahu 50 sifat. 50 sifat. Ini di jumlah dah ni. Maka 50 sifat itu terkandung. Duduk mana, singgah mana 50 sifat ketuhanan? Terkandung di dalam kalimah La ilaha illallah. Duduk situ. Disebab itulah kita ni walau macam mana hidup panjang usia, badannya sihat, hartanya banyak, orangnya berpakat, akhir sudah riwayat kita disuruh mati stem, La ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallahu dakhalal jannah. Ajalah orang mati kamu dengan kata la ilaha illallah, dijamin syurga. Kalau kita tengok orang keadaan nazak nak mati dah lah. Jangan duk berceloteh benda lain lah. Gi tegak dia, nasihat ke dia, tolong ikutkanlah saya kata ya. Kita pun kata la ilaha illallah. Yang si nak mati tadi dia kata pun. Dia pun kata, takut dia lupa, dia pun dia kata la ilaha illallah. Selepas dia kata gitu, Tuhan ambil nyawa dia. Dijamin kematian dia tu dengan syurga. Sebab apa? Sebab dia kata di atas kalimah ketuhanan. Kalimah yang terkandung padanya keseluruhan sifat ketuhanan di dalam dia. Tu. Maka dari situlah betapa mulianya kalimah tersebut. Sehingga dijadikan sebagai zikir yang sepatut diperbanyak, diperhebatkan kita. Jangan dijemur dengan berkata la ilaha illallah. Tapi kalau kita kata la ilaha illallah, kita pun tak tahu di mana hujung jatuh. Apa rahsia yang tersirat di dalam kalimah la ilaha illallah. Hanya gagah-gagah sekadar tahu di segi pengertian saja. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illallah, malaikat Allah. Sekadar tu, tak lebih pada tu. Sedangkan maksud dianya, rahsia dia bukan setakat tu. La ilaha, tidak ada Tuhan. Maksud Tuhan tu macam mana? Tuhan-Tuhan ni yang bersifat dengan istighna dan iftiqar. Illallah, malaikat Allah lah yang Tuhannya. Jadi kalau kita kata begitu, sekitar kita tahu maksud dia, bermakna perkataan kita tu, zikir kita tu ada kualiti, ada pengisian, ada maksud. Sebaliknya pula kalau kita kata tak tahu, kata tak tahu macam ni lah. Tak lama lagi 30 Ogos kita sambut merdeka. 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 Kita tanya dia, apa agak maksud merdeka? Dia tak tahu. Sebab apa? Sebab dia orang Bangladesh. Aku pun tak tahu apa benda merdeka. Merdeka orang angkat bendera. Aku pun angkat bendera. Merdeka aku tak tahu. Sebab dia bukan anak Malaysia, anak Bangla. Yang bagi kita orang anak Malaysia ni, akan tentu kita tahu merdeka ni. Merdeka ni adalah kebebasan kita daripada cekaman Mak Saleh yang menguasai tanah air kita di zaman. Pada tahun 1957 dah nah. Kemerdekaan kita.
Kalau kita mengaji lagi bab merdeka, lagi kita tahu sejarah merdeka. Sebelum kita merdeka ni orang Melayu bangun. Kalau di Kelantan, pahlawan Kelantan bangun yang dikepalakan oleh Tok Janggut yang bernama Haji Muhammad Hassan bin Munas bin Pengelima Munas. Kalau di Terengganu kata-kata anak Terengganu bangun menentang penjajah yang bernama Haji Abdul Rahman Limbun Ulu Terengganu. Ada kualiti merdeka dia ni. Dia kata merdeka pun dia tahu rahsia. Ini merdeka. Apa benda? Tak tahu. Macamlah la ilaha illallah apa benda? Tak ada Tuhan yang lain melainkan. Betul lah. Pengertian lapar tu begitu. Jadi maksud Tuhan tu macam mana? Tu saya tak tahu dah tu. Saya tak mengaji dalam. Dah kamu buat terlangut apa tak nak mengaji dalam? Tak ada masa sangat ke? Tak boleh jawab dah. Ada deh. Makna la ilaha illallah. Dari segi pengertiannya tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. La ilaha tidak ada Tuhan. La tu arti tiada ilaha Tuhan, tiada Tuhan. Illallah melainkan Allah. Lah Tuhannya. Bukan kata tak ada Tuhan, melarat pun Allah pun tak ada. Itu dia buat mari illallah. Ini kecuali di istisna. Bukan tidak ada. Tetap ada ialah Allah tu ada. Keadaan ada Allah Ta'ala tu ada yang wajibal wujud. Ada Tuhan tu ada yang wajibal wujud. Makna wajibal wujud tu tetap ada. Ada selama-lama. Ada dengan tidak terima, tidak ada sama sekali. Walaupun benda lain sudah tidak ada, Tuhan tetap ada. Itu makna wajibal wujud. Wajib ada. Sebagai contoh, Tuhan bersifat baka. Baka Tuhan tu artinya kekal Tuhan. Kekal tidak ada penghujung. Kekal Tuhan tidak ada kesudahan. Dah. Dari situ, kalau kita kata la ilaha illallah. La ilaha tidak ada Tuhan. Di sini kita nak tahu ni. Kita kata la ilaha tidak ada Tuhan. Tuhan mana yang kamu kata tidak ada tu? Yang kamu nafi, yang kamu tolak Tuhan mana? Kalau dia kata la ilaha, saya nafi semua Tuhan tak ada, kosong, tak ada Tuhan. Semasa saya kata la ilaha tak ada Tuhan, melarat sampai ke Allah yang wajib wujud pun tidak ada juga. Maka orang tu sah hukumnya kafir. Sebab apa jadi kafir? Sebab dia menafikan kewujudan Allah Ta'ala yang bersifat baqa, yang bersifat kekal. Walaupun selepas itu dikata illallah melainkan Allah lah yang ada sekalipun. Jadi hak kita naknya dikala kita kata la ilaha tidak ada Tuhan, tidak melarat Allah yang wajib wujud pun tidak ada. Tuhan pasti ada. Dah kalau macam tu kita nafi Tuhan mana? Ni nak tahu ni. Kita nafi Tuhan yang tidak bersifat dengan sifat istighna dan iftiqar. Adapun Tuhan yang bersifat dengan istighna dan iftiqar iaitu Allah Ta'ala tetap ada. Tetap kita yakin ada. Walaupun kita kata tidak ada Tuhan sekalipun, Allah Ta'ala tu tetap ada di masa tu. Tahan tu. Ada 70 orang tu. Dia kata kita kata la ilaha tu tidak ada Tuhan tu. Tuhan yang dianggap oleh orang kafir, orang sesat tu. Orang kafir tu berhala jadi hijau Tuhan bagi dia. Dewa-dewa jadi hijau Tuhan bagi dia. Jin-jin jadi hijau Tuhan bagi dia. Lembu pun jadi hijau. Tuhan tu yang kita nafi dia kata. Itu dia panggil penafian secara batil. Secara sia-sia. Sebab apa dia katakan batil? Sia-sia penafian yang sebegitu. Sebab dia nafi bukan ketuhanan. Adakah layak berhala itu dikatakan Tuhan? Yang bersifat dengan istighna dan iftiqar.
Adakah lembu tu layak dikatakan Tuhan? Bersifat istigna iftikar. Jadi kalau dia nafi juga, nafi benda yang tak sepatut dia nafi. Sebab dia tidak Tuhan. Dah kalau macam tu, kita nafi ke Tuhan Allah Ta'ala sendirilah. Kalau kamu nafi Tuhan yang wajib wujud tu tidak ada, maka jadi kafir kamu. Allah, hak nak faham, hak mana hak sungguh ni? Hak sungguhnya gini. Kita kata la ilaha, tidak ada Tuhan tu. Bagi kita orang yang beriman kepada Allah, tetap dah kita yakin Allah lah Tuhan. Walau macam mana kita kata tidak ada Tuhan sekalipun, kita tidak nafi Allah Ta'ala. Kita tidak kata tidak ada, Tuhan tetap ada. Dah kita nafi juga mengapa? Kita nafi ditakuti. Ditakuti yang mari terlintas di hati kita. Dipanggil timbul pada zihin kita. Zihin ni pada lintasan hati kita. Gambaran hati kita. Ada lagi ketuhanan. Martabat sebagaimana Tuhan Allah Ta'ala. Waktu kita nafi. Kok-koknya mari gambaran hati kita. Ada lagi ketuhanan selain daripada Allah. Yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Bersifat istighna dan iftikar. Waktu kita nafi. Adapun Allah Ta'ala yang wajib wujud tu, nama sama sekali kita tak nafi. Faham tu? Sebab itulah dikatanya, bagi orang kafir, walaupun dikata la ilaha illallah, dia tahu di segi pengertian, di segi makna, sekalipun sebab dia belajar tauhid, dia tahu. Tidak sah juga penafian dia. Hei Acung, sebab Acung mengaji sifat 20. Dia ngaji molek lah. Mu berzikir kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang melainkan Allah. Menafi Tuhan mana? Hei Acung. Bukan Acung Muslim, Acung Buddhis. Dia kata aku nafi ketuhanan yang tidak selayak bagi Allah. Tapi dia tak beriman kepada kewujudan Allah. Jadi sia-sia nafi dia. Tak menepati. Sebab dia tidak beriman. Orang kafir, dia tak beriman kepada Allah. Walaupun dia kata la ilaha illallah, sejajar bagaimana kita. Adapun kita orang Islam sudah yakin kita kepada kewujudan Allah. Walau macam mana kita nafi pun, kita nabi kok yang timbul lintasan hati kita. Ada ketuhanan yang lain bersifat dengan ketuhanan bagaimana Allah Ta'ala. Orang belah-belah bertani dan dia kata takutnya mari semibu di hati, kesamaran di hati. Itu perbahasan ulama-ulama dulu dalam kitab-kitab turah sana, kitab-kitab kulit kuning sana. Jadi bagi saya pandangan yang sebegitu cukup jelas. Cukup jelas dalam masalah kita beraqaid kepada Allah yang wajib wujud. Dan kalau kita berkata la ilaha illallah, sebab itulah dikatakan kalimah la ilaha illallah ini suatu kalimah pencerahan keimanan. Lagi banyak kita berkata, lagi tahqiq akidah kita dengan Tuhan. Lagi cerah keimanan kita, beriman yang kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita kata tu kita nak menguatkan aqaid kita kepada Allah yang wajib wujud. Bukan makna kita kata tu sekadar kata saja. Maksud dia kita tak faham. Sekadar pengertian saja kita tahu. Dia lain, arti dia tu lain, maksud dia tu lain. Maksud tu lebih mubalaghah, lebih mendalam daripada pengertian. Jadi hak ni kalau kita mengaji berkitab, ada risalah, kita mengaji molek, kita mengulang kaji bolak-balik, dia akan timbul faham kita. Lagi curah, lagi nampak. Jadi begitulah gambaran kasar secara ringkas, walaupun tidak tersusun di segi bahasa, kita boleh nampak, sekurang kita nampak. Tuhan tu begitu deh. Tuhan tu dia ada dua sifat besar deh. Sifat istighna, artinya terkaya daripada yang lain. Iftikar, arti berkanda oleh yang lain kepada dia. Gitu makna Tuhan. Sekurang-kurangnya nampaknya gitu. Lagi lama kita mengaji, kita mengambil faham, lagi dalam pahaman kita. Lagi luas faham kita. Lagi cerah keimanan kita beriman kepada Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab.